Timur punya kes tu, hak royalty tu sama ada kelima. Kalau nampak semua muka Melayu hang bagilah. Dia tahu buat apa lagi. Faham tak? Hak dia sebagai orang Melayu dan Islam. Nak boleh faham tak? Tak gaduh royalty ke ihsan ke, memang hak dia yang kena bagi. So dia tuntut mampu apa. Baik. Jadi nak cerita bagi, termasuk juga salah seorang kawan saya yang apabila dia nak temu juga jadi mufti. Okey. Disyaratkan isi borang bendera tu. Itu dia. Ni bukan cerita mereka dah. Ni cerita anak murid dia yang buat masters jumpa dengan saya. Sembang saya, anak murid dia pecah terbelang saya. Kat saya dia pecah, dia kata apa? Kawan kita ni pun dia kata nak jadi mufti kena isi borang tu. Tu hak cerita projek, saya cerita lagi. Nak dapat projek isi borang ni. Apa macam tu kan? Bagi je. Yang saya tengok hari ni banyaknya projek industri kecil. Yang tu memang terpaksa isi lah. Allahuakbar, saya tak mau komen. Saya cakap secara umum. Tapi nak abang bagi, kalau nak tolong ikhlas lillahi ta'ala, bagi hak pada orang yang berhak. Bagi hak pada orang berhak. Jangan bersyarat apa-apa. Boleh syarat, aku bagi peruntukan yang pakai boleh. Alhamdulillah elok. Tu cerita dia. Jadi dalam bab cerita hak yang saya baca ni dalam Musnad Ibn Hanbal ni, boleh sayang bangsa tapi jangan pilih kasih. Siapa-siapa pun kita bagilah jika ada hak dia yang sepatutnya kita bagi. Okey, kita tutup cerita ni, kita pergi pada kitab kita. Jangan taksub Ustaz. Ya betul. Saya kan bila kadang-kadang dalam keadaan tertentu kan, dengar kawan-kawan sembang lah, dengar kata dia tak boleh terima langsung. Orang ni bercakap dia belah, orang ni kata macam 100% semuanya betul kan. Ada pula orang cakap 100% betul, hak belakang cakap semuanya salah kan. Kenapa jadi gitu? Allah Ta'ala kurniakan akal kepada kita kan. Allah Ta'ala kurniakan apa lagi? Allah Ta'ala kurniakan ilmu, masa untuk kita belajar, pilih hak mana nak nilai. Akal ni kerja proses, tapi kalau tak ada sumber, akal tak ada proses. Nampak? Kan? Sebab tu kita kena pencambahan minda, banyak membaca kan. Baca buku sahabat ni, baca sahabat ni, baca kitab ni, ya akhirnya macam ni cerita dia. Tu kesimpulan dia kita nak abang. Dan ada satu lagi tempat dia panggil Maulidul Rasul. Bila panggil Maulidul Rasul, pengurusi surau tanya, ustaz ni macam mana? Kawan yang tanya, yang bawa nama saya pergi kat pengurusi surau tu, kawan tu sebut, Ustaz Jalan ni biasalah ceramah haji pun orang panggil dia kan. Yang apa surau tak panggil siapa, PPD pun panggil dia untuk tazkirah Ramadan. Tak mana tempat pun boleh masuk, insya-Allah kan. Bukan suruh panggil dah. Nak abang bukan macam tu. Mak abang kata pengalaman kita tak ada masalah dengan orang. Tu lah cerita dia, sebab kita cerita hanyalah Islam. Tu kita tak lari pada tu. Contoh tu pandai-pandai lah kan. Jadi bila cerita begitu, pengurusi tu rasa tak seronok dengan nama saya. Tak seronok, tak apalah, kata tak payah panggil lah, panggil orang lain yang serupa macam dia kata. Saya kata gitu panggil orang lain yang serupa macam dia. Dan tak ustaz tu ajak kita macam mana dia faham arti. Payah tu. Payah lah. Jadi Ustaz, kalau bersyarat, kalau dia bagi sesuatu bersyarat, kita mengakui ya, tapi kita tak buat ajaran berusaha kan. Dia sebenarnya macam ni kan. Bersyarat tu sebenarnya kadang-kadang atas dasar dakwah memang boleh terima syarat tu. Dia sebenarnya manusia tak faham sama macam kita faham. Faham tak? Tingkatan ilmu manusia, kefahaman manusia tak sama macam guru dengan anak murid. Faham tak? Orang awam tak sama dengan profesor. Faham tak? Jadi kalaulah sekaya saya boleh pergi atas dasar dakwah, dan ni aku cerita mukadimah, hangpa faham mukadimah Islam, apa faham jadilah. Nak cerita tinggi-tinggi macam saya cerita orang ni gayat ni. Tinggi ni. Tinggi. Tapi Ustaz, tak kena angkat ni. Saya berjanji akan yang tu bersumpah ikrar tu teruk dah kan. Okey. Macam mana Ustaz? Yang tu teruk tajak sangat. Lajak sangat. Tak lajak. Maksudnya pada saya lah kan. Kalau contohlah saya yang telah saya kalaulah dah ditemu juga oleh Jabatan Mufti, 6 orang ahli majlis fatwa berdepan dengan saya, tanya soalan bertubi-tubi, sebelum periksa betul lisan ada periksa bertulis, dia bagi sukatan kita jawab periksa, lepas tu panggil temuduga pula, temuduga kena dengan mufti tu tak sampai tak jawab saya, yang akhirnya dia beritahu dia mengajar masjid.
Dengan tak boleh mengajak masjid itu, sepatutnya masyarakat awam tak payah fikir banyak lah. Kan tak? Tak payah fikir banyak dah. Dia ni ada tauliah mengajak masjid, kalau khususnya Perak, tak mana-mana tempat boleh masuk. Dia buat masalah pun telefon mai kami beritahu. Faham tak? Dan ada kawan saya yang kenal dipanggil ke jawatan mufti. Dipanggil. Dia dipanggil macam tu, okey, saya ajak kitab ni cerita macam ni. Ustaz tu nasib baik dia cerdik, dia bawa alat perakam. Dia bawa alat perakam, dia ngajak dia rakam atas meja dia. Bila sampai kat sana, aduan sana bertulis. Bukan bersuara. Dia pasang balik. Bila pasang je dia sebut kata aduan macam ni. Okey, dan ni Datuk dengar ni saya rakam suara saya sendiri. Okey, bila dengar rakam suara tu, hak depa buat ni tak kenal. Kena faham tu. Dan kalau boleh penjelang masjid tu biar orang yang erti agama jugalah. Baru dia faham apa benda kita nak cerita. Allah panjang dia contoh Ustaz oi. Dia sebenarnya macam ni kan. Saya panggil saya satu dah. Selagi aku cakap betul, aku masih di pihak yang benar. Hamba tu saya kata apalah aku. Jangan terpegang nak buat aku buat macam mana pun. Tak panggil dah pun sudah. Kan? Tak, saya bukan jual mahal dah. Aku cakap benda betul, ikut Quran, ikut hadis, ikut kitab. Tu aku tak takut dah jadi macam mana pun. Hampa nak buat cerita berita bawa bila apa dah. Tak kira lah hampa kenal aku tak kenal aku kau, macam tu lah cerita dia. Tetapi yang penting sekarang ni atas dasar amanah ilmu, menyampaikan walaupun pedih dan pahit tu tetap wajib nyampai. Faham tak? Itu kena faham. Orang suka tak suka tu perkara kedua. Lepas wajib kita dulu. Bila cerita hari ni masing-masing faham lah. Baik, yang ke-8. Kira apa dah? Awal lagi kata. Wassalamu. Okey, minum air sikit lah. Jangan rakam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu dia kebanyakan guru-guru agama lah. Guru agama ni dia kena cerdik, dia sudah bercakap siapa depan dia. Dia kan boleh dia cakap apa yang dia tahu. Dia kena cakap siapa depan dia. Kalau yang depan dia tu nampak kebanyakannya dah warga mas. Tapi kalau dari segi ilmu tu macam baru lepas umur 15 tak boleh cakap macam warga mas. Kena cakap macam umur 15. Faham tak? Dia kena cakap ikut standard siapa depan dia. Kalau dia cakap benda tinggi sangat pun tak faham, orang kata tak sesuai untuk keadaan. Sebab itulah maknanya saya cerita ni kat Pak Sini pasal apa? Pak Sini pasal rasa mengaji banyak dah, pasal macam tak nak cerita apa dah. Pasal banyak orang mengaji. Pasal depan saya ni ada hak mengaji pondok lama pun ada, hak tak ada mengaji pondok pun ada, hak tak ada sekolah pun ada. Kan? Macam-macam. Okey, terus ya. Yang ke-8, muhaddits, iaitu orang yang banyak menghafaz hadis serta mengetahui sifat-sifat orang yang meriwayatkan, sepatutnya meriwayatkannya ni, tentang adil dan kecacatannya. Betul saya baca? Kecacatannya. Allah. Sasul pula. Okey. Siapa dia ni muhaddis ni? Orang yang banyak menghafaz hadis serta mengetahui sifat-sifat yang meriwayatkannya. Sekarang ni bukan sekadar dengar pai macam kita kan. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Tak ada sanad ke? Sanad aku tak ingat. Dia abang sanad aku tak ingat. Ngapai sekali dengan sanad? Ngapai sekali dengan sanad? An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam tu cerita dia. Dia panggil hadis tu. Okey? Bukan setakat mengapai hadis, dia cerita apa lagi? Mengetahui sifat-sifat yang meriwayatkannya. Lah ni kalaulah kata ada 5 perawi dalam sanad atau 10 perawi dalam sanad atau 15, maka orang yang ahli hadis ni, muhaddis ni, dia kena cari perangai peribadi tiap-tiap orang tu. Dia kena tahu siapa dia Abu Hurairah, siapa dia Abu Darda, siapa dia Umar Al-Khattab, siapa dia. Tentang apa? Nak bincang tak? Tentang adil dan cacatnya. Sebab itulah kalau kita mengaji dalam bab perkara yang dia harus mengumpat, orang-orang yang membawa hadis, meriwayatkan hadis termasuk dalam golongan orang yang kita harus mengumpat. Sebab nak bicara dia punya peribadi dia. Dia ni kaki menipu ke, kaki kelentong ke, okey?
ataupun dia ni memang alim sungguh ke, ingatan dia kuat tak kuat ke, pernah dituduh dia tipu ataupun tidak ke, tu kena bincang tu, baru boleh kita nilai hadis tu kekuatan dia. Baik, dalam ilmu hadis dipanggil al-jarh wa ta'dil. Al-jarh tu luka, ta'dil tu sikap adil perawi tu. Maknanya sekarang ni kita kena ambil dua-dua sekali. Lebih dia apa, cacat dia apa. Tu dia kalau nak mengaji hadis ni. Orang yang mengambil hadis ni, nak jadi hadis ni, dia kena tahu. Sebab tu ada satu kitab lagi dia panggil Siyarun Nubala. Tu tajuk kitab tu, ada satu sikit kalimah yang tertinggal. Siyarul A'lam. Bagi saya kata Siyarul A'lam wa Nubala. Siyar ni maknanya perjalanan sirah. Al-A'lam, nama-nama yang hebat-hebat tentang nama-nama ni. Wan Nubala, dan juga orang-orang yang baik-baik. Kalau siapa nama Nabilah tu nama cantik ya, orang baik tu. Nabilah. Nubala dia punya jamak dia. Kan? Dalam tu orang yang nak jadi ahli hadis ni, dia kena baca seorang sejarah hidup peribadi, mengaji dengan siapa, dapat ilmu hadis daripada siapa. Perangai dia macam mana, dia ni istiqamah sembahyang Jumaat ke tak, atau dia mengaji saja sembahyang Jumaat dia tak pergi. Kan? Ataupun dia cakap pandai saja, kerja dia buat macam lain. Tu. Hebat nak mengaji hadis. Yang ni kalau suruh Datuk Badarudin cerita sejam kat dia tak cukup. Dia bukan setakat ngapal hadis banyak. Tu perangai ulama hadis yang dia ngapal tu, tak tahu. Dia campur dengan di India, campur dengan di Mesir. Kalau kita sejam tu baru mukadimah lah kot. Banyak. Sebab yang meriwayatkan hadis daripada kalangan sahabat dan tabi'in terlalu ramai. Baik. Yang ke-9, Hafiz. Bunyi dah. Hafiz. Minta maaf kena tutup headset lagi, saya kena jawab pula. Dah sampai dekat setengah dah orang tutup. Okey. Hafiz iaitu orang yang menghafaz sebanyak 100,000 hadis. Orang yang menghafaz sebanyak 100,000 hadis. 10 hadis pun tak bagi kita. 10 hadis pertama tak masuk lagi. Kan? 100,000. Kalau 100,000 ni, had ni baru dapat 42. Baik. Dengan isnadnya 7 lah. Bukan dengan sanad dia, dengan isnadnya. Dengan pribadi perawi semua habis dengan apa 100,000. Otak cerdik semua. Hebat. Baik. Yang ke-10 dipanggil lagi. Ni ingat ni. Ni satu pesanan saya. Sebenarnya istilah hafiz adalah istilah untuk orang menghafal hadis, bukan untuk menghafal Quran. Dalam segi istilah lah. Boleh ke nak panggil orang menghafal Quran hafiz, boleh ke? Saya hafiz juzuk amma. Baik, ya. Hujjah iaitu orang yang menghafaz sebanyak 300,000 hadis dengan isnadnya. Tu dia. Kalau kata anak cucu nak pergi alim sungguh, hafilah ngapal hadis dari kecilnya. Tapi majoriti ulama hadis ngapal Quran habis dulu kecil-kecil, baru lepas ngapal hadis. Maknanya depa tak ada masa langsung nak main merapu tak ada. Quran pun kena ulang ngapal, hadis pun kena ulang ngapal, kalau tidak dia lupa itu je. Yang 11, Allahu Akbar. Hakim iaitu orang yang meliputi ilmunya dengan urusannya hadis. Sekarang ni hantarnya adalah hadis apa pun, perangai perawi mana pun, duduk dalam kitab mana, maka semuanya dia tahu. Kalau dalam istilah Arab dia panggil mutabahar ke mutabahar? Mutabahar orang yang melautan ilmu hadis ni. Biasa orang ni tak punya cakap duk tanya apilah apa. Duk dalam Bukhari, Muslim, sebut kepala dia sambung nak berjalan-jalan panjang. Itu dia. Baik. Itu adalah sebahagian daripada tajuk yang kita bincang hari ni, istilah-istilah hadis. Atas ni senang sikit, bawah ni mencabar akal sikit lah, sebab ada sikit persamaan dalam antara satu benda. Tapi sebelum nak masuk ni, saya nak cerita sikit tentang ilmu takhrij. Baik. Bila ilmu takhrij yang saya ceritakan tadi, bahasanya takhrij paling ringkas kita sebut akhrajahul Bukhari
atau akhrajahul Muslim, hadis ni diriwayatkan oleh Bukhari atau diriwayatkan oleh Muslim. Okey, itu standard paling rendah dalam takhrij hadis. Standard kedua, kita bagi tahu hadis ni berada dalam Sahih Muslim. Okey, bab 32 sebagai contoh. Contoh, saya baca satu hadis, kan? Baca satu hadis, saya abang akhirnya. Tuan-tuan, kalau nak rujuk hadis ni, sila buka Sahih Muslim bab 32. Sebenarnya dia ada kitab dulu. Okey, Kitabul Iman, dalam kitab iman. Okey, bab 32, hadis nombor 7. Kita ambil hak tu, kita pergi cari kitab Sahih Muslim, buka bab iman yang pertama sekali, cari bab 32 nombor 7, tepat sebiji kita dapat. Tepat sebiji, itu standard kedua. Nah, orang mengaji di peringkat masters, orang mengaji peringkat PhD, hak tu tak boleh lari, mesti buat. Nak tinggal lagi tahap 3. Bukan kemoterapi je sampai tahap 4 mengaji hikmah hadis macam tu kau. Nah, tahap 3 sekarang ni komplit maklumat. Contoh, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab iman, kitab ke-32, hadis yang ke-7. Okey, ada yang ke-7 ni, kan? Kita habaq kitab ni adalah dikarang oleh Imam Muslim cetakan mana? Contoh, cetakan Darul Kutubul Almiyah. Tu, hak yang konflik ni. Pasal apa? Syarikat yang mencetak kitab banyak. Tak tahu nak pilih mana tepat. Kemudian habang pula tahun bila kitab tu dicetak. Tu dia. Kalau boleh tulis sampai macam tu, kita buat nota kaki, maka kita punya persembahan kita buat tesis master atau PhD memang sangat-sangat dihormati ya. Tapi kalau kita bawa hadis, kan, contohnya sepupu saya, dia buat masters ekonomi Islam. Hadis yang dicari man adza dhimmiyan faqad adhani. Barang siapa yang menyakiti kafir dhimmi, kan dalam Islam dia ada apa jenis kafir? Tengoklah kalau hak alim lagi banyak lagi bagi dia. Setakat yang saya tahu kafir harbi, kafir dhimmi kan. Ada satu lagi istilah baru, kafir musta'man. Musta'man. Yang ni tak boleh nak cerita kan. Ya. Yang kita habaq yang kedua sudahlah. Ada setengah bagi dua saja, tak apa. Yang penting kita tahu secara umum. Man adza dhimmiyan, siapa yang menyakiti kafir dhimmi ni, faqad adzani, semuanya dia menyakiti aku. Kenapa dia jadi istilahkan kafir dhimmi? Sebab orang kafir dhimmi ni dia bayar perlindungan dan dia setuju dengan pemerintahan dasar kerajaan Islam yang merentah pada ketika itu. Faham tak? Dia duduk benaung, bayar cukai apa semua, kan? Dengan keadaan negara Islam yang ada pada ketika itu, dia tak masuk Islam. Cumanya apa dasar kerajaan, dia ikut tanpa bantah, tanpa lawan kepada kerajaan dan juga agama Islam. Jadi itu kafir dhimminya. Baik, kalau kafir harbi ni kok mana pun dia kira nak clear kita kan? Menentang kita kan? Jadi bila sebut man adza dhimmiyan faqad adzani, bila dia tulis tesis tu nak jadikan hadis tu sebagai hujah dalam tesis dia, tengok pensyarah dia kata elok hang tak sebut pula hadis ni. Tengok maksud dia, man adza dhimmiyan, siapa yang menyakiti kafir dhimmi faqad adzani, sebenarnya dia telah menyakiti aku. Maksudnya gitu. Bila jumpa dengan pensyarah dia kata kalau boleh tak sabuhlah. Pasal apa? Susah nak cari asal usul hadis ni kat mana. Susah nak cari. Kan? Dia pun balik daripada UKM, pergi rumah saya, rumah jiran sebelah lah sepupu. Dia pergi rumah saya, dia kata minta tolong cari hadis ni boleh tak? Saya pun buka kamus hadis tadi ni. Buka sampai sudah tak jumpa. Bukan tak tahu. Mungkin berada dalam kitab yang lain. Hadis ni luas sangat, tak tercari banyak dia. Tak jumpa. Patutlah pensyarah dia kata jangan guna ni. Pasal apa? Waktu munaqasyah nanti Bible untuk perbincangan, okey, dia akan minta nota kaki. Hang tulis hadis ni. Nota kaki nak takhrij tu, nak buat keluar dalam kitab apa, bab apa, buku surat berapa, cetakan mana, tahun bila.
Tak boleh nak keluar. Tak boleh nak keluar, menyebabkan takut orang kata tesis itu tergantung. Bila tesis itu tergantung jadi masalah. Sebab tu cara pengajian dalam pendidikan Islam ni atau mana-mana bidang dia macam tu cara dia. Dia kena ada disiplin ilmu. Allahu akbar. Ustaz tak kata apa ni Ustaz? Boleh tak? Boleh. Ikut pasal tinggi tengah abang Ustaz kita pegang sikit. Saya mengajar tauhid di Masjid Hijau. Tak banyak pun, sebulan 2 kali je. 3 tahun mengajar, 1 hari baru depan mai abang. Dah berkata Ustaz tinggi sangat. Tinggi sangat. Ustaz tukar kitab yang rendah sikit lah. Barulah saya cari. Lepas 3 tahun baru depan abang. Awak lah lambat sangat. Bukan saya ni ilmu tinggi dah, kitab tu tinggi. Tajwid ni ada tinggi pun. Tajwid pun ada tinggi. Ya. Hadis 40 ni dia bergantung pada orang cerita dah. Kalau orang yang cerita dia tu pandai bawa masuk, boleh faham senang belaka. Tak kena gaya masuk, gayat. Sungguh. Tak, pasal nak cerita benda-benda yang berbentuk istilah ni, dia kena proses ambil masa sikit. Kan? Baik, macam orang kata Puan Hajiah kita tanya tadi kan, tajwid pun ada tinggi, memang ada tinggi. Yang kita mengaji ni baru mengaji satu tajwid, qiraat Hafsin an Asim, Syatibi, Tariq Syatibi. Hak qiraat ni kita tak belajar. Kita ada jumpa mad jaiz munfasil hanya 4 harakat. Kan? Mak wajib kita ada jumpa 4 hingga 5. Hak baca enam kita tak jumpa. Kan? Hak baca enam kita tak jumpa. Hak baca setengah harakat pun tak ada jumpa. Bukan mak wajib tau, hak kata tajwid lain lah. Kan? Sebab itulah kalau pengajian ilmu tajwid, kalau dalam negeri ni orang kata sedang-sedang je mengaji, kan? Boleh mengaji Quran bagi betul sudah lah. Kan? Kalau kata nak mengaji tajwid, siapa yang mengaji qiraat lagi lah dalam. Contoh kalau saya baca lah, dah masuk selingan sikit okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ra tebal di pecangan nipis. Itu satu keadaan. Satu keadaan yang lain. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Yang tu tak salah jangan lagi lah. Bagi boleh tajwid biasa-biasa dulu. Sadaqallahul azim. Dak tu nak cerita kalau nak mengaji tajwid tinggi, kat saya tak ada tinggi-tinggi, kat saya reti sikit-sikit gitulah. Jadi kita kembali kepada tajuk kita, bahagian-bahagian nama hadis. Kalau tak faham dia tanya terus. Baik. Yang saya bimbang macam ni. Kebanyakan kitab Jawi kita. Jawi sanad jarang ada sanad. Dia banyak daripada Rasulullah. Cuba balik kita kalau kata kitab Jawi kan, cuba balik tengok. Ada tak sanad dia? Biasanya daripada Rasulullah tu memanglah yang mengarang tu kita orang alim, memang kita tabi'ah kan. Tapi sebagai kajian ilmiah, kalau kita nak tahu, cuba cari tengok hadis tu duduk dalam kitab apa. Kami satu kitab pun tak ada Ustaz dalam rumah. Tanyalah siapa-siapa kalau nak tanya kan. Baik, bahagian-bahagian nama hadis. Hadis-hadis itu terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertamanya hadis mutawatir. Hadis mutawatir iaitu hadis perbuatan atau perkataan atau pengakuan, dalam kurungan iaitu taqrir. Dalam bahasa Arab panggil taqrir atau iqrar. Pengakuan siapa? Pengakuan Nabi yang diketahui oleh beberapa orang yang sampai kepada bilangan mutawatir. Ya, baik. Berhenti dekat itu dulu. Faham tak? Tak faham? Okey, saya ulang balik. Perbuatan atau perkataan atau pengakuan Nabi yang diketahui oleh beberapa orang yang sampai kepada bilangan mutawatir. Dikhabar ni hadis mutawatir. Bila sebut bilangan mutawatir tu banyak mana? Okey. Iaitu bilangan yang tidak mungkin pada fikiran kita bahawa mereka akan bermuafakat berbuat dusta.
Ulang balik. Bilangan yang tidak mungkin pada fikiran kita bahawa mereka akan berpakat berbuat dusta tentang perkhabaran hadis itu. Maknanya sekarang ni macam ni. Satu kumpulan rombongan lah daripada Parit Nibung. Contohlah, katakanlah kita ni hidup dalam masa Rasulullah masih hidup. Katakanlah macam tu. Satu rombongan kau ibu, Parit Nibung, pergi duduk dalam majlis Rasulullah. Duduk dalam majlis Rasulullah, Rasulullah bagi satu hadis. Okey. Contoh. Contoh hadis bawah tu. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta ke atas aku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempatkan tempat duduknya di dalam neraka. Siapa yang dusta, Ya. siapa yang bercakap benda yang Rasulullah tak habaq, tak buat, maka disediakan tempat duduk dalam neraka. Cuba tengok ujung tu, riwayat jamaah. Riwayat jamaah bukan seorang. Ramai. Dari Abu Hurairah. Baik. Lalu macam ni. Bila satu rombongan ramai ni pi, kan? Dapat hadis ni, balik dalam kumpulan yang ramai ni, agak-agak ada dalam kalangan kita ada yang boleh pakat nak nipu, nak kita ubah sikit. Kita ubah sikit matan hadis ni. Ataupun kita balik kita cerita kat orang, hak aku dapat tadi hak lain, kita balik cerita hak lain. Agak-agak dalam ramai-ramai ni boleh pakat tak nak nipu, nak ubah. Agak-agak boleh dah. Agak-agak jadi dah. Okeylah. Contohlah kan, kalimah yang pertama kita pakai, kita man, kita jadi ma, kita tukar. Ni contohlah, kita nak bagi contoh. Bagi kata kita ni nak bohong orang, kan? Agak-agak boleh tak ramai-ramai ni pakat nak nipu, nak tukar. Pada pandangan kita tu boleh tak ramai-ramai ni boleh pakat tak? Ni katakanlah ni cara, saya kata depan saya 50 orang. 50 orang ni pergi jumpa Rasulullah, ayat yang sama, bentuk yang sama ambil, balik-balik tengah jalan pakat. Nanti kita balik depa kat Parit Nibung, kita abang kat depa, hak kalimah man ni bukan man, adalah ma. Nabi sebut ma, bukan man. Okey? Agak-agak pakat nak menipu tu jadi tak? Tak jadi. Kalau pada fikiran kita jumlah yang ramai macam ni, atau 10 orang atau 20 orang, tak terlintas pada kita dia pakat nak nipu, maka jumlah tu dipanggil mutawatir. Jumlah tu dipanggil mutawatir, dan hadis tu dipanggil hadis mutawatir. Ya, tengok. Dan dari mereka yang tersebut sampai pula perkhabaran kepada orang lain yang dipercayai. Demikianlah pertalian penerimaan turun-temurun sampai ke akhirnya. Rupanya bukan setakat generasi pertama saja tak bohong, generasi kedua pun tak bohong, tak pakat. Yang kita pikat tengok mereka ni tak akan bohong pada akal kita, dah sampailah bawa kan, sebab kita ambil ilmu turun-temurun. Okey, habis. Yang kedua, hadis masyhur atau mustafid. Dalam Jawi dia ada tulis macam mana? Min apa? Min sin mustafid. Saya nak tahu huruf dia tu. Min sin ta. Siapa ada hak Jawi? Sebab kukuh Rumi ni saya takut sebut salah. Mustafid, kalau mustafid lain, mustafid dengan dad lain. Okay. Minta maaf saya nak tengok siapa Jawi? Mustafid. Nak tengok tak? Nak tengok tak begitu? Mana dia? Oh, mustafid ni boleh. Oh, tak jumpa ke? Awak tak habaq awak. Tak apa. Subhanallah. Ya, benar. Tak. Surah Wahyu. Hadis. Salafah. Oh, yang ni cetakan lagi lama. Hadis kelima, hadis keenam dah. Ibu tahu nak? Tahu dia tak ni.
Kitab lain ke Ustaz? Oh, ni mata Abi Jamrah. Kitab Mata Abi Jamrah ni Ustaz Salmi. Ustaz Salmi. Ustaz Salmi. Yang ni kita belajar. Kita belajar hadis 40 bukan. Itu dia nak buat Hadis jumrah. Nasib baik saya tak scan kat komputer. Saya cari muka surat kat komputer. Wah, tak gelap-gelap mai. Bila Ustaz angkat tu saya nampak. Abi Jamrah nah. Abi Jamrah tu Ustaz Salmi. Ustaz Salmi. Ustaz Salmi. Nah, okey baik. Kita habis sikitlah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Akbar. Baik. Hadis masyhur atau hadis mustafid. Baca dengan dot. Mustafid. Min sinta fayadat. Kalau orang belajar haji dia panggil tawaf ifadah. Min sin ta fa yadat. Mustafid. Baik. Iaitu hadis yang diriwayatkan dari 3 sanad yang berlainan. 3 sanad Pernah beli. Hadis yang diriwayatkan dari 3 sanad yang berlainan. Atau salin ke? Tak apa. Sambil-sambil tu nak cerita. Hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih kepada 3 orang atau lebih. Apa kalian tahu? Begitulah seterusnya hingga dapat sekurang-kurangnya 3 sanad yang berlainan. Okey, macam ni cerita dia. Kalau hadis mutawatir, ramai dia tu memang ramai sungguh sampai tak terfikir kepada kita jumlah yang ramai tu dia tak agak macam mana, kan? Yang depa ni pakat tak menipu. Mustahil depa pakat nak menipu. Kalau dia hadis masyhur pula, dia kata apa? Hadis yang datang daripada 3 sanad yang berlainan. Contoh, saya sebut satu hadis, tak ada hadis pun, contohlah. Okey, satu hadis, tengok hadis yang pertama mai daripada Abu Hurairah. Hadis yang sama mai daripada Umar Al-Khattab. 2 dah, kan? Hadis yang ketiga mai daripada Abi Darda. Abi Darda ataupun Uthman bin Affan ke, contoh, kan? Bermakna satu hadis datang daripada 3 sanad, 3 jalan daripada 3 orang yang berbeza. Ataupun hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang, satu hadis tapi diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih kepada 3 orang. Macam ni. 3 orang. Okey, 3 orang ambil hadis, dia pula pergi ajak kat 3 orang. 3 orang yang lain pula. Macam tu. Ataupun lebih, paling minimum berapa? 3 orang untuk jadi dia hadis masyhur. Baik. Dan begitulah seterusnya hingga dapat sekurang-kurangnya 3 sanad yang berlainan. Jadi bermakna dari 3 orang berbeza, punya sanadnya berbeza. Itu dia hadis masyhur. Boleh laju sikit. Contohnya Al-Muslimu. Okey, bolehlah sikit lagi insya-Allah. Yang ni kau panjang ni kau. Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang-orang Islam ialah orang-orang yang sejahtera sekalian orang Islam dari bahaya lidahnya dan tangannya. Dia ni. Dia sebut siapakah orang Islam? Iaitu mereka yang sejahtera sekalian orang Islam dari bahaya lidahnya dan tangannya. Kita baca dulu sekali baru kita huraikan. Hadis ini diriwayatkan oleh 3 orang imam. Okey, 3 orang imam. Dari sanad yang berlainan. Bukan daripada guru yang sama, daripada sumber yang berlainan, orang lain. Okey. Pertama Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim, dan yang ketiga Imam Tirmizi. Okey. Oleh kerana 3 dah cukup syarat untuk dia jadi hadis masyhur. Tapi dalam masa yang sama, mana hadis yang ada dalam kitab Bukhari dia adalah hadis sahih, kan? Mana kitab yang adalah hadis Muslim adalah hadis sahih. Baik. Sanad Imam Bukhari ialah Bukhari dari Adam, dari Syu'bah, dari Abdullah bin Abu Safa,
dari Sya'bi, dari Abdullah bin Amru, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Imam Bukhari punya ada rantaian sanad yang lain. Nampak kan? Okey. Pergi kepada Imam Muslim pula. Sanad Imam Muslim ialah Imam Muslim dari Sa'id. Hak atas tu dari Adam. Dari Yahya, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sama. Yang ketiga, sanad Imam Muslim. Ada lagi? Dia tersilap kot. Bukan sanad Imam Muslim tu, sanad Imam Tirmizi. Ialah Tirmizi dari Qatadah, dari Al-Laits, dari Al-Qa'qa'. Al-Qa'qa' ni juga salah seorang daripada ulama qiraat. Hebat dia qiraat. Syaibah dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba perhatikan ketiga-tiga sanad tersebut. Di antaranya tidak seorang pun yang sama nama dan orangnya. Satu mai ikut Badak Baru, satu mai ikut Transkrian, satu mai ikut Pegang Serai. Dalam sekali berjumpa dekat tepi sungai. Anda kat mana? Aku dapat daripada Masjid Tinggi. Soalan pula aku dapat daripada tu pondok Sungai Bakar. Satu lagi pula kata mana? Aku mai daripada Al-Azhar Cawangan, Matan Kat Telunjuk. Mai pada Badak Baru ni. Matan Mahmud. Ya. Jadi itulah orang kata bagaimana nak jadi hadis masyhur. Okey. Dalam masa yang ada ni sebenarnya waktu ni adalah waktu yang cukup cantik untuk kita belajar pasal apa? Kita tak ada letih pergi mana lagi. Saya suka sebenarnya belajar waktu pagi ni. Kan? Pasal apa? Otak kita masih fresh, kita bermisi sekarang. Kalau belajar lepas maghrib tu faham dengan tak faham sama je. Dia sandak kat tiang sering masjid. Semua dia hangguk daripada awal 5 minit pertama. 5 minit pertama dia faham sungguh. 5 minit seterusnya habis. Tapi ada keberkatan mengaji dalam majlis ilmu. Kan? Lebih baik daripada tapi langsung. Tapi langsung tu dia hangguk. Dia tak hangguk pun seronok tengok berita, tengok apa. Bukan tak dia tengok berita, tengoklah. Kan? Tapi maknanya kalau boleh pengajian tu jangan tinggal. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buaya hingga yang lain. Okey. Dalam seminit 2 yang ada ni, bolehlah kalau nak tanya apa-apa. Nak tanya apa-apa. Kalau nak ikutnya ngaji itu baru 2 muka surat, 3 muka surat. Tak banyaklah. Ya. Walau macam mana pun, perkongsian saya kali ini dengan pemirsa sekalian, maknanya harapan saya tu yang penting apa? Nak ambil apa dia mafhum dia supaya kita faham nak mengaji hadis. Tolong cermat bila menerima apa berita daripada orang lain. Pengajaran bila mengaji hadis ni kita kena cermat. Dengan orang abang, dulu kan satu berita kan, dia abang kata Ustaz Ismail Kamus meninggal di Mekah. Rayuh di Malaysia, meninggal di Mekah. Yang mati tu Mak Ellen. Bukan Ustaz Ismail Kamusnya. Berita laju sungguh. Yang keduanya SMS. Jangan cepat-cepat hantar SMS dalam keadaan kita tidak pasti beritanya. Jaga tu. Pasal apa? Surah ajar komunikasi tu bahaya. Kalau nampak SMS pelik, dia rakam tangkap kat satelit, dia simpan nak tu letih kita nak jawab. Pasal apa kamu pas SMS yang berbahaya ini kepada orang yang kamu belum tentu dia punya kesahihan berita dia. Ini boleh menimbulkan kekacauan. Sama juga berita agama pun. Berita agama. Sebab itulah kalau bagi saya lah sebagai guru agama, sebenarnya mengajar agama ni takut bagi hadis. Saya takut mengajar tafsir kerana apa? Kerana tidak boleh mentafsir ayat Quran ikut pelah diri. Dia kena ikut kitab sungguh nak tafsir. Kalau mengaji hadis pula, nak kena pastikan dia tu hadis sungguh ke tak. Macam saya abang tadi lah. Kalau ada daripada Rasulullah, siapa pun boleh kata daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang buat hadis palsu. Tapi kalau buat hadis palsu, ya saya. Ya. Yang kena percaya apa? Dia setakat ni macam inilah. Kalaulah kita tengok hadis Bukhari sudah termasyhur seluruh dunia di kalangan ulama-ulama,
Untuk pangkat imam-imam hadis tak payah kita fikir banyak untuk percaya. Faham tak? Untuk percaya nak pakai. Sebab Sahih Bukhari adalah sahih kitab selepas Al-Quran. Tak payah fikir banyak. Hadis Sahih Muslim pun sama juga. Muslim pun sama juga. Dan ni kalau ikutnya, saya sebut macam ni lah. Kalau kutubut tis'ah, kitab-kitab hadis saya sebut sebagai sebahagian. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Nasa'i, Darimi, Ahmad bin Hanbal. Ini 7. Ada 2 lagi saya tak sebut. Maka kesemua ini boleh dipakai secara umum. 2 ni confirm dah, Bukhari, Muslim. Hal lain ni ada ulama sekarang sedang menapis antara sahih dan dhaif. Kalau untuk beramal dengan hadis dhaif dalam kitab Sunan Tis'ah ni, masih boleh beramal dengan hadis dhaif, tapi jangan sampai dia terlampau dhaif, terlampau lemah sangat, tak boleh. Yang tu biasanya dalam kitab Sunan Tis'ah jarang ada terlampau dhaif, jarang ada. Walaupun saya kata tu dalam keadaan biasanya Sunan Sittah, 6 buah kitab dan 9 buah kitab hadis ni semuanya ada di antara ulama-ulama hadis yang boleh diterima pakai. Tetapi kalau ada mana-mana manusia yang buat kajian mendapati ada kekurangan standard hadisnya sampai peringkat terlalu lemah berdasarkan perawi-perawi hadis, maka kita akurlah dia. Tetapi sekarang ni kadang-kadang tak balance. Apa maksud tak balance? Penilaian ulama Al-Azhar dengan ulama Saudi ada sedikit berbeza. Ulama Saudi agak syadid, keras sikit penilaian hadis. Keras sikit ulama Saudi. Ada sampai peringkat hadis yang dhaif terus dikatakan kategori hadis palsu. Sebenarnya hadis palsu termasuk dalam kategori hadis dhaif. Faham tak? Tapi cara beramal dia tu depa tolak terus sebahagiannya lah. Jadi untuk perbincangan ni nak menentukan siapa yang boleh kita percaya. Kalau buka 9 kitab ni atau 6 kitab hadis, yang ni tak perlu kita bimbang lah nak beramal dengan dia yang saya sebut tadi. Okey. Adapun hak lain pada hak tu, kalau kita jumpa kitab-kitab Jawi ataupun kitab-kitab Arab yang ditulis daripada Nabi SAW, kalau mampu tak segan, pilah tanya ustaz hadis ni terang mana. Okey. Kadang-kadang biasanya dalam tasawuf banyak benda pelik-pelik. Untuk pengetahuan perempuan dan tuan-tuan sekalian, sahabat saya yang buat masters di UKM, dia buat takhrij kitab Hidayatus Salikin. Kenal kitab Hidayatus Salikin? Dah habis dah, sampai tamat dah. Khatam dah, saya dah khatam ni. Okay? Dalam kitab Hidayatus Salikin, dia buat masters, kerja ada apa? Korek asal usul hadis dalam kitab Hidayatus Salikin. Apa hasil dia dapat? Banyak majoriti hadisnya sahih dan sederhana, tapi ada 6 hadis palsu. Dalam Hidayatus Salikin ada 6 hadis palsu yang disebut pada saya. Saya pun tak sempat tesis dia. Saya jumpa dia pelik. Dia kata 6 hadis palsu. Maknanya sekarang ni tugas dia apa? Dia tanda hadis tu, nak cari balik sumber asal dia tak jumpa dah. Maka 6 hadis palsu ni yang kita kena ingat, jangan cerita ke orang. Faham tak? Jangan kerana 6 ni lepak buang terus. Faham tak? Macam ada setengah orang dalam kitab Al-Mudin ada kekurangan juga sikit. Jangan kerana sikit tu lepak buang semua. Jangan. Boleh, cumanya kita di peringkat kita di sini, kita tak tahu macam mana nak menilai. Dan ni apa ustaz cerita kita ni pakai lah. Pasal apa kita tak sampai ke tahap tu. Faham tak? Tapi maknanya untuk Hidayatus Salikin, kawan tu habaq ada 6. Saya pun tak ada nak tanya dia 6 tu bab apa, tajuk apa, tak ada. Nak mengkaji tu bukan sehari 2 lah. Nak cek satu-satu tu bertahun, 3 tahun buat master, 4 tahun buat master baru boleh habis kan. Maknanya sekarang ni apa ustaz cerita kita boleh pakai kerana kita harap ustaz tu amanah dengan ilmu. Satu. Yang keduanya, kalau rasa nak dalam lagi, pergi tanya seorang-seorang lah. Jangan tanya tengah ramai, tak kita kancil ustaz nak jawab tak boleh. Sungguh bukan semua ustaz boleh menceritakan. Kalau tanya ustaz, yang man kata ada yang muta'ammidan ni hadis ke berapa ada Sahih Muslim? Kalau tanya saya tu, saya ni dalam kitab hadis Muslim ada, tapi tak mana nombor berapa, minta maaf, saya tidak menghalusi mengaji sampai tahap tu. Nak tolong cari boleh. Macam tu. Dengan ustaz guru pun kena beradab juga. Ada setengah orang nak tembak terus kan. Hak tu pun tak dijawab. Janganlah macam tu. Ilmu ni luas. Nah. Jadi rasa-rasa cukup lah takat tu hari ni.
Ambillah apa yang patut daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.